Assalamualaikum, bersama saya Abang Muaz Abang bersama dalam berita Pagi Sarawak edisi 11 Ogos. Hampir 24,000 individu termasuk pekerja ladang di bahagian Sibu menerima suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin Industri PPVIN University College Technology Sarawak UCTS yang beroperasi sejak penghujung Jun lepas. Menurut Penyelaras Jawatankuasa Perusahaan Bercadar Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai, PPVIN tersebut telah menamatkan operasinya Ahad lepas dengan menyumbang kira-kira 10% kadar vaksinasi daripada keseluruhan bahagian Sibu. Dr. Anwar Rapai memberitahu jumlah itu dilihat agak tinggi berikutan pasukan vaksinasi turut turun padang memberikan suntikan vaksin kepada pekerja ladang yang membabitkan lebih 100 syarikat peladangan di bahagian berkenaan. They also went to several places to the plantations to cover, and there are about 100 plus companies involved in this Pusat Pemberian Vaksin Industri. It involves about 150 volunteers. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyerahkan plag penghargaan kepada petugas terlibat di PPVIN terbabit. Mengenai status vaksinasi di Sibu, beliau memberitahu setakat 6 Ogos sebanyak 94.5% populasi dewasa di bahagian Sibu telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Jelasnya peningkatan peratusan ini telah membantu menurunkan kadar kes positif tahap 3 dan 5 yang memerlukan rawatan di hospital. Sementara itu, Pengarah Urusan Pansa Berhad Pemancar Datuk Jason Tai menzahirkan penghargaannya atas kerja keras pasukan vaksinasi yang tidak mengira masa bagi memberi suntikan vaksin kepada pekerja ladang dalam usaha mengekang penularan COVID-19. The team worked very, very hard. On the first day, total it took us 5 days. On the first day we arrived there, we set it up, and that evening they worked until 1 a.m. in the morning. Already doing something like 600-700 doses that evening. Di Seri Aman, seramai 120 orang menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Seri Aman semalam. Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Seri Aman dalam kenyataan memaklumkan program tersebut berjalan dengan teratur dan lancar hasil kerjasama daripada petugas-petugas di PPV berkenaan termasuk Jabatan Kesihatan Bahagian Seri Aman, Sukarelawan MyVac, Rela dan Angkatan Pertahanan Awam. Menurut Ketua Penyelaras PPV berkenaan Dr. Wong Jiat Yin, program vaksinasi tersebut kebanyakannya melibatkan golongan belia dan warga emas yang menerima suntikan dos kedua vaksin Sinovac. Sementara itu, penerima vaksin sedok langkung 76 tahun yang ditemui dalam tinjauan di PPV tersebut melahirkan rasa gembira dan bersyukur kerana telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Sedok juga turun menggesa orang ramai agar mengambil suntikan vaksin tanpa was-was dengan kadar segera kerana program vaksinasi tersebut masih percuma untuk orang ramai. Manakala bagi Rosita Philip, 59 tahun, beliau pada mulanya berasa takut untuk disuntik, tetapi apabila menerima suntikan vaksin itu, beliau berasa teruja dan hilang rasa gemuruh dan menasihati orang ramai agar mendapatkan vaksin bagi melindungi diri dan orang lain. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 9 Ogos. Sarawak merekodkan sebanyak 836 kes baru positif COVID-19 semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 82,753 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memberitahu daripada jumlah tersebut sebanyak 710 kes tidak bergejala dan 126 kes bergejala.
Daerah Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 458 kes diikuti Serian dengan 131 kes. Samarahan pula mencatatkan 56 kes. Asajaya dan Dalat masing-masing dengan 21 kes. Sibu pula dengan 20 kes. Manakala Simunjan pula dengan 19 kes, 14 kes direkodkan di Bintulu dan Beluru, Miri dan Kapit masing-masing dengan 13 kes dan Seri Aman dengan 11 kes. 2 kematian turut direkodkan di Hospital Umum Sarawak melibatkan 2 lelaki dari daerah Serian dan Kuching. Sebanyak 563 kes telah sembuh dan discharge semalam. JPBN juga memaklumkan sebanyak 7 kluster baharu diisytiharkan semalam yang kesemuanya melibatkan kluster komuniti dengan 4 kluster di Kuching dan masing-masing 1 kluster di Kabong, Seratok dan Lundu. 4 kluster di daerah Kuching ialah kluster Kampung Jaya Bakti, kluster Kampung Tanjung Bako, kluster Lorong Cahaya Damai dan kluster Braang Payang. Sementara kluster di Kabong ialah kluster Sesang, manakala kluster Dabai Baruh di Seratok dan kluster Senibung di Lundu. 2 kluster iaitu di kluster Kampung Serikin, Bau dan kluster Sungai Long Seripa di Sebau ditamatkan semalam. Sebanyak 96 kluster masih aktif di negeri ini dengan 79 kluster tiada penambahan kes baharu. JPBN juga berkata 2 lokaliti iaitu di Rumah Paberit Megelit, Sungai Menuk Lapok Tinjar di Beluru dan Rumah Munan Sungai Kuab di Sarike dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 26 Ogos nanti. 6 lokaliti melibatkan 3 lokasi di Kuching, 2 di Tatau dan 1 lokasi di Simunjan ditamatkan PKPD. Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 55 kompaun telah dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kompaun sebanyak 9,826. JPBN dalam kenyataan memberitahu daripada jumlah tersebut, daerah Kuching merekodkan 30 kompaun, diikuti daerah Bintulu dengan 13, Miri pula telah mengeluarkan 10 kompaun dan 2 kompaun di daerah Seratok. Kenyataan itu juga menambah gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan kompaun ke atas pemilik pusat hiburan serta pengunjung tidak mengamalkan penjarakan fizikal merekodkan kompaun tertinggi dengan 18 kompaun. Pihak polis turut mengeluarkan kompaun atas kesalahan membuka premis dan mengunjungi premis melebihi waktu operasi dengan 10 kompaun. Manakala sebanyak 6 kompaun dikenakan atas kesalahan tiada penjarakan fizikal. 2 kompaun dikeluarkan atas aktiviti terlarang iaitu menyabung ayam dan 1 kompaun dikenakan atas kesalahan tidak memakai pelitup separuh muka. Sementara itu, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan telah mengeluarkan 2 kompaun semalam oleh Majlis Daerah Serian dan Majlis Daerah Sarike atas kesalahan tidak mengemaskini buku daftar. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kompaun sebanyak 1,401 setakat ini. Seorang warga emas maut manakala anaknya terselamat selepas bot mereka karam dipukul angin kencang dan ombak di perairan Lutong Miri semalam. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Mat Fauzi Othman berkata, dalam kejadian pukul 12.30 hari itu, mangsa Sadan Seman, 87 tahun, hilang sebelum ditemui lemas manakala anaknya Semido Sadan, 56 tahun, berjaya diselamatkan nelayan yang berada di lokasi kejadian. Kapten Maritim Mat Fauzi berkata pihaknya menerima maklumat kejadian tersebut di lebih kurang 11 batu nautika barat daya Kuala Miri sekitar perairan Lutong. Jelasnya kira-kira pukul 12.45 tengah hari, pihaknya mengaktifkan operasi cari lamat dengan menugaskan bot kilat 42 ke lokasi, namun kedua-dua mangsa ditemui oleh nelayan yang berada di lokasi kejadian. Kapten Maritim Mat Fauzi menambah mangsa yang terselamat memakai jaket keselamatan manakala bapa mangsa telah hilang dan ditemui terapung tidak jauh dari lokasi insiden. Mangsa tiba di jeti Marina Bay pada pukul 1.30 tengah hari bersama bot nelayan dan operasi cari lamat telah ditamatkan. Maritim Malaysia katanya turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi terlibat serta komuniti maritim yang telah bersama-sama dalam operasi tersebut. Dalam pada itu, Kapten Fauzi turut menasihatkan komuniti maritim agar mengutamakan keselamatan terutamanya ketika keadaan laut ia bergelora dan cuaca yang tidak menentu selain menangguhkan sebarang aktiviti sekiranya keadaan tidak mengizinkan. Selain itu, mereka diingatkan juga untuk mengamalkan langkah keselamatan semasa berada di
laut dengan memakai jaket keselamatan dan bawa bersama peranti personal locator beacon bagi memudahkan pihak maritim Malaysia mengenal pasti lokasi sekiranya berlaku kecemasan. Golongan belia merupakan pemimpin masa hadapan hendaklah terus memajukan diri dalam pelbagai bidang diceburi meskipun terjejas dengan pandemik COVID-19 yang masih belum berakhir. Bekas jaguh pecut negara Watson Nyambe menyeru agar golongan belia di negeri ini untuk terus bersabar dan mencari pendekatan baru dalam menambah baik sosioekonomi mereka seperti menceburi perniagaan secara digital selain secara tradisional. Jadi kita haruslah mencapai matlamat kita dengan pendekatan baru seperti era digital ini. Jadi kepada belia yang di luar sana yang belum divaksin, haruslah pergi divaksin sebab kita hendak mencapai matlamat kita untuk memerangi COVID-19 ini. Beliau berkata demikian kepada RTM di Miri. Watson menambah bahawa golongan belia memainkan peranan penting dalam masyarakat dari peringkat akar umbi hingga ke pentas global dalam semua aspek selari dengan sambutan Hari Belia Antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 12 Ogos dengan membabitkan pelbagai isu belia termasuk pendidikan atau sosioekonomi. Watson yang merupakan anak jati kelahiran Miri telah banyak kali menjulang nama Sarawak di persada sukan peringkat tempatan dan antarabangsa termasuk sukan Olimpik. Sekian berita Pagi Sarawak. Terus patuhi SOP bersama kita lindungi diri. Saya Abang Muaz Liaban Bersamad. Salam hormat.